dan komoditi untuk menjawab 20 minit. Sila, Yang Amat Perdana Menteri. Ya, terima kasih kepada Datuk Pengurusi. Sebelum saya sambung untuk buat penggulungan untuk sesi ini jabatan kuasa, saya ingin mengucapkan welcome, okay? Selamat datang bersama-sama kita di dalam Dewan Yang Mulia ini adalah delegasi dari the Oli Majlis of Republic of Uzbekistan and the National Assembly of Tanzania. Dan saya dengan hormatnya mengucapkan selamat datang atas kehadiran delegasi di Dewan Rakyat. Ya. So, Datuk Pengurusi, saya ingin bermula dengan penggulungan untuk sesi peringkat jabatan kuasa ini dengan pendekatan yang berikut. Saya akan bermula dengan isu-isu yang dibangkitkan yang berorientasi komoditi. Lepas tu saya akan buat penggulungan berpaksikan komoditi. So YB yang pertama saya ingin untuk memberikan sedikit maklum balas adalah Shah Alam. Walaupun Shah Alam sekarang dia tak ada di dalam Dewan, cuma saya rasa ini suatu yang penting kerana beliau mempersoalkan apakah perincian untuk putiran 000526 yang membawa tajuk perincian program pembangunan, menaik taraf dan penyelenggaraan. So untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, yang merangkumi kesemuanya 9 program. So ada 5 program yang berkaitan dengan pembangunan sumber manusia. Ini sebagai program-program yang dilaksanakan oleh Impact bersama dengan agensi-agensi yang berkaitan untuk sektor sawit ke, untuk sektor kayu-kayan ke, dan untuk IoT ke. Dan ini ada 5 program yang tersebut. Lepas tu ada juga satu program penyelenggaraan dan perbaikan di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi tahun 2025. Ini merujuk kepada penggunaan untuk kementerian ini. Dan lepas tu ada 3 lagi program. Ini untuk jalan latang, menaik taraf jalan latang berkebun kecil persendirian di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. So kesemua ini jumlahnya adalah merujuk kepada perincian untuk 00526 ini. Dan daripada ini berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh YB Shah Alam untuk macam mana mengadaptasi teknologi, mekanisasi dan otomasi dan juga menggalakkan penyertaan pekerja tempatan untuk meremajakan sektor agri komoditi ini. Dan di antara highlight yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap juga Menteri Keuangan pada budget speech beliau ada menyebut ini kerajaan turut memberikan insentif pengecualian cukai melalui allowance moda dipercepat semasa ucapan pembentangan bajet 2025 dan insentif ini membolehkan pemain industri di sektor komoditi menerima manfaat insentif cukai SCA atas pelaporan aset tetap serta penambahbaikan yang telah mereka laksanakan seperti teknologi berlatangan pintar, otomasi dan mekanisasi serta IoT. So itulah yang berkaitan dengan macam mana kita nak menggalakkan adaptasi teknologi, mekanisasi dan otomasi. Dan lepas tu saya akan beralih ke sektor sawit di mana Datuk Pengurusi sendiri pun ada tanya soalan. Untuk sektor sawit ini, saya bermula dengan ini isu peruntukan untuk kempen ND minyak sawit. Kerana semasa pembentangan bajet 2025, Yang Amat Berhormat, beliau mengatakan sejumlah 65 juta diperuntukkan untuk maksud ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya 65 juta ini adalah gabungan daripada 3 putiran. Yang pertama, 030500 menangani kempen ND minyak sawit KPOK yang membawa 15 juta. Yang kedua, 030400 MSPO pensijilan minyak sawit Mamban Malaysia 35 juta dan seterusnya sebahagian daripada 1101 program pelaksanaan pensijilan MSPO untuk berkebun kecil persendirian yang juga membawa 15 juta. Dan untuk soalan sama ada yang kempen kita untuk ND minyak sawit ini, untuk menangani kempen ND minyak sawit ini, dapatkah kita berjaya melakukan walaupun kita sudah tutup sementara yang pejabat-pejabat dekat Brazil, dekat Kesatuan Eropah, dan memang saya menyambut baik daripada cadangan daripada YB Seputih, YB Paya Besar dan juga YB Petaling Jaya mengenai pembukaan semula. Cuma penutupan pejabat agensi ini kita dibuat setelah kajian mendalam
terhadap keperluan operasi dan keberkesanan pejabat tersebut dalam mencapai objektif promosi minyak sawit Malaysia di luar negara terutamanya di Eropah. Walaupun pejabat di Brussels telah ditutup, usaha untuk menangani persepsi negatif minyak sawit Malaysia di Eropah tetap diteruskan melalui berbagai pendekatan yang strategik. Seperti contoh, memfokuskan usaha promosi dan diplomatik melalui platform antarabangsa yang lebih luas termasuk kerjasama dengan rakan strategik dan organisasi bukan kerajaan. Yang kedua, MPOC mempunyai pejabat serantau yang lain yang berfungsi untuk berhubung dan menangani cabaran di Eropah. Cuma ini sama ada jawatan pegawai MPOP dan pejabat MPOP yang telah ditutup di luar negara akan dikembalikan. Saya rasa ini penutupan pejabat MPOP di luar negara adalah sebahagian daripada usaha rasionalisasi kerajaan untuk mengawal perbelanjaan yang secara berhemat. Dan usaha untuk mempromosi dan memberi pendedahan kepada negara-negara masih diteruskan melalui usaha strategik dengan MPOC dan pada masa ini terdapat 5 pejabat MPOC yang masih beroperasi di luar negara dan MPOB cuma satu pejabat dia dekat Shanghai di China itu. Dan untuk isu sama ada ini boleh tanya? Okey, boleh. Ya. Sila. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya rasa sekarang kita menghadapi satu cabaran yang sangat sengit daripada kempen anti minyak sawit kita. Kita memang perlu ada researcher ataupun mereka yang boleh membantu syarikat-syarikat tempatan di Eropah untuk membeli minyak sawit dari Malaysia, dan kita perlu ada orang yang spokesperson di Eropah untuk memberi penerangan, memberi membentangkan kertas kerja di seminar-seminar conference di Eropah. Kita bukan hantar orang yang jadi yang penjawat awam yang biasa, tapi saya rasa kita perlu hantar pakar. Dulu kementerian memang ada satu idea untuk wujudkan palm oil ambassador for Malaysia. So saya berharap dengan penambahan bajet untuk kempen anti minyak sawit daripada Kementerian Kewangan kali ini seperti apa yang telah diumumkan, saya memang minta yang pihak MPOC ke MPOB menimbang semula tentang keputusan menutup pejabat kita di Eropah ini supaya kita boleh menangani kempen anti sawit dengan lebih berkesan. Okey, untuk meneruskan kempen untuk menangani kempen anti minyak sawit ni, KPOC ni, keseluruhannya adalah 15 juta. Dan di antara 15 juta ini, 5,625 juta digunakan untuk kempen maklumat pengguna di Eropah, dan urusan berlobi pula. Kita memperuntukkan 4,3 juta untuk maksud ini. Dan segala usaha yang telah dilakukan oleh MPOC, saya akan membawa satu salinan di mana kita pun ada kita pun ada mengubah ini social media influencer untuk memberikan ini kesetaraan kepada pengguna-pengguna di pasaran Eropah. Mungkin nanti saya akan memberikan ini kepada YB Seputi yang amat prihatin tentang penutupan pejabat Brazil ini. So terima kasih kepada YB Seputi, dan saya ingin masuk ke isu dana yang tadi telah dibangkitkan oleh YB Bra. Selaku mantan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sangat prihatin dengan pekebun kecil ini, termasuk juga ini dari golongan orang asli. Dan untuk segala isu yang berkaitan dengan tanah, Kementerian KPK kita telah melakukan engagement dengan kerajaan negeri untuk memperhalusi mekanisme untuk menunjukkan legality of land use dengan izin. Kerana ini adalah salah satu piawaian yang telah ditetapkan di bawah ini standard UDR ni. Pengguna-pengguna atau pembeli-pembeli Eropah amat prihatinkan legality atau pengesahan tanah yang digunakan untuk menanam sawit itu. So cuma yang kementerian ini mengambil sikap yang terbuka untuk selagi boleh memberikan bukti bahawa tanah itu tengah permohonan, dan dengan cara-cara dia seperti tadi YB Berat pun mengatakan bolehkah kita mengkaji balik yang cara yang Jakwa boleh mengiktiraf ini. Kementerian ini mengambil
cadangan tersebut dan kita akan mengkaji macam mana mekanisme untuk pelaksanaan dia. Terima kasih untuk YB Berhad. Dan selepas sawit ni saya ingin masuk ke komoditi-komoditi lain yang sekarang saya cuma tinggal 10 minit. Saya cuma boleh pilih kasih, okey? Kerana kali ini saya nampak satu trend yang agak tak tersangka kerana koko ni mendapat ramai berminat. Seramai 10 pembahas yang ada membahas tentang isu-isu koko ini. So sebagai maklum balas kepada isu-isu yang dibangkitkan oleh YB, okey, saya cuma secara ringkasnya untuk memberikan maklum balas. Yang pertama, keluasan tanaman koko yang telah bertukar kepada komoditi lain dianggarkan 350,000 hektar. Dan keluasan terkini adalah 6,123,07 hektar. Ini akan meningkat berikutan minat estet. Ini estet dia maksud dia syarikat-syarikat yang berladangan yang besar dan juga penanam baru yang untuk menanam koko. Ini seperti contoh syarikat listed company United Melaka. Mereka juga menunjukkan yang minat. Dan juga SLDB dari Sabah, ini GLC Sabah. Dan untuk meremajakan koko ini, konsep from farm to table, penglibatan dari huluan hingga hiliran adalah salah satu cara kita nak menarik minat yang remaja ini. Dan juga kita ada juga ini program-program yang memberikan insentif untuk pemulihan penanaman koko dan juga IoT sistem penanaman. Untuk maklumat, boleh tanggapan tambah sikit. Nanti dulu. Nah, yang untuk pengetahuan atau makluman YB di bawah Lembaga Koko Malaysia untuk tahun depan ada 4 projek yang baru. So ini maksud dia, walaupun koko ini dia menghadapi masalah dari segi ekosistem, cuma kita mengambil pendekatan yang kita tak pernah terputus asa untuk menolong, untuk melakukan state intervention untuk menanaman koko dan juga dengan lada dan juga dengan kenaf. Kerana tadi YB Bakri pun mengatakan bahawa kita tak seharusnya cuma memfokus kepada ini satu-satunya komoditi yaitu sawit. So kita memang teruskan untuk komoditi-komoditi yang lain. So Mana ya? Boleh tanggapan tu tambah sikit. tanggapan tu dululah. Baik, dia saya setujulah dengan saya perancangan bangkit kerajaan. Yang Berhormat Pendang tak berbahas. Tadi saya sebut dalam masa puncak Borneo tadi. Masa puncak Borneo bangkit, saya sebut Mencelah. ucapan saya tu, dia Mencelah. masukkan dalam ucapan Borneo. Jadi saya nak minta lagi sekali. Saya ingat kita selesaikan Tangga Batu dulu. Okey. Tangga Batu. Baik, koko ni sebenarnya is very labor intensive tanaman lah. Jadi kalaupun kita sawit pun susah nak dapat pekerja, bagaimana perancangan kerajaan untuk mengatasi masalah ni? Sebab very labor intensive lah kalau koko ni. Terima kasih. Sekejap. Jadi saya ingin tahu saja, adakah kota yang diberikan sekarang, yaitu di antara 200 hingga 300 hektar, kota untuk penanaman baru. Adakah ini mau diperbesarkan? Sebab kalau di Sabah, pantai barat utara sahaja, diberi kota 20 hingga 30 hektar saja. Dibagi Kota Marudu dengan Tuaran habis sudah. Kita tidak boleh ada. Sedangkan tempat untuk menanam masih ada. Sikit lagi tambah. Yang Hormat Menteri. Yang pentang, okeylah sikit. Okey, terima kasih Yang Hormat Menteri, Yang Budiman, yang kusayangi. Terima kasih. Tadi saya nak disebut oleh Puncak Borneo, koko daripada Sarawak ni adalah koko yang terbaik di dunia, mendapat recognition dalam pertandingan. Jadi kenapa kerajaan tidak ada satu perancangan untuk menjadikan produk koko dalam Malaysia ini menjadi produk utama di seluruh dunia? Kerana penggunaan koko ini, coklat dan sebagainya sangat-sangat diutamakan, di demand dalam produk pasaran dalam negara ini. Jadi saya harap kerajaan boleh buat satu perancangan untuk jadikan koko sama juga dengan komoditi seperti kelapa sawit dan juga getah menjadikan produk utama negara. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Saya rasa masa saya pun agak Sedikit saja daripada situ. Sebab tadi Yang Berhormat Menteri ada memberikan satu statistik di mana keluasan tanaman koko sudah berkurang begitu drastik. Adakah kerajaan ada rancangan untuk menyekat ataupun menghalang daripada perubahan ini supaya kita dapat memastikan bahawa pengeluaran koko ni pada satu tahap yang tidak begitu membimbangkan? Saya pilih yang soalan yang daripada Pentang ni, walaupun beliau tidak berdebat secara terus, cuma dia mengatakan bahawa macam mana kita nak menggalakkan atau mempromosikan koko ni sebagai komoditi yang premium. So sebagai salah satu contoh, kita akan menganjurkan Malaysian International Cocoa Fair
di Kota Kinabalu pada 24 ke 27 Mei tahun depan. So sila datang, okay? Kita sama-sama mempromosikan yang Coco ini. Dan untuk coklat yang premium, memang sekarang Malaysia sudah ada banyak produk yang hidiran, yang premium. Seperti contoh, ini coklat dari Bereus, okay? Salah satu ini Chinese media influencer yang selalu berkomunikasi dekat Xiaohongshu. Beliau mengatakan bahwa kalau pelancong China datang ke Malaysia, wajib beli coklat dari Malaysia. So sekarang Malaysia ini kita bukan tak ada coklat yang tak premium. Kita memang ada coklat yang premium. Cuma masalah dia macam mana nak menggalakkan lebih ramai orang untuk menceburi dalam bidang penanaman balik koko ini. Dan untuk soalan yang dipanggil Terima kasih Menteri yang kusayangi. Very nice. Thank you very much. Okey, Job yang Kurnia. dipanggil oleh Tangkap Batu ini, okey lah. Saya rasa kita pun melakukan banyak R&D melalui LKM, menghasilkan 54 klon koko yang komersial, pembinaan teknologi IoT, banyak bengkel kita melakukan, menghasilkan perkhidmatan dan produk bagi kawalan serangga dan perosak koko ini. Ini semua kita sudah buat. Cuma masalah dia ini kita harus faham macam mana kita nak mewujudkan satu ekosistem yang matang. So salah satu faktor dia saya lihat adalah penglipatan syarikat-syarikat belakangan yang besar, yang lebih boleh membawakan skala ekonomi untuk sama-sama kita memajukan ni. Katakan apa tu? Okey, saya setuju. Cuma bila saya melihat tadi, kalau kita ambil average kita 269 tan atau kita convert kepada kg per hektar baru 43. Pengalaman saya dulu kami buat koko yang kami pun panggil premium Selborne koko, kami boleh mencapai sampai 1,400 kilo per hektar lah. Jadi itu yang saya tanya. Sekarang ni apa peranan apa klon-klon baru yang dihasilkan untuk meningkatkan kita punya produktiviti. Terima kasih. YB Tangkap Batu ini memang seorang yang pakar dengan belakangan, okey. Dan Kerajaan Madani kita tak lihat daripada siapa dia dari camp yang mana. Kalau ada idea yang pernah datang kepada kita, kita sama-sama kita membincang. Kerana saya faham YB Tangkap Batu ini seorang yang telah lama menceburi di dalam bidang belakangan ini. So daripada Koko ini saya masih ada 3 minit lagi. Saya ingin menyentuh kepada Kenaf. Kerana Kenaf ni sebelum ni di Dewan ni jarang orang membangkit isu mengenai Kenaf. So usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kementerian untuk meningkatkan pengeluaran Kenaf di Terengganu khususnya dan juga di Malaysia secara amnya. So kita telah melalui lembaga Kenaf dan Tembakau untuk menyediakan insentif program latang cluster sebanyak RM3,800 sehektar secara one off untuk menggalakkan penglipatan pihak swasta dalam penanaman Kenaf secara latang dan kerjasama strategik yang untuk menggiatkan kerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi yang mewujudkan land bank yang mampan dalam melaksanakan penanaman Kenaf secara integrasi atau giliran dengan berbagai sektor swasta. So sebagai contoh, penanaman Kenaf secara integrasi dengan tanaman sawit yang dilaksanakan bersama Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak. Dan cara-cara lain ada pembangunan benih yang berkualiti dan seumpamanya. Cuma salah satu faktor yang memang saya nak menitik beratkan dekat di sini untuk menanam yang Kenaf ni, sebenarnya masalah dia adalah pengehatan atau kekangan dari segi keluasan dana yang syarikat belakangan atau penanam kecil yang sanggup untuk convert daripada komoditi-komoditi lain untuk tanam balik ini, untuk tanam Kenaf. Satu yang agak baru, walaupun sudah 20 lebih tahun yang LKTN ni ditransformasikan daripada lembaga yang berasaskan tembakau kepada lembaga yang berasaskan yang Kenaf ni. So salah satu yang cara yang kita nak menambah land bank, menambah dana keluasan untuk menanam Kenaf ni, seperti contoh kita lihat ke sebelah wilayah Sabah dan Sarawak untuk memperluaskan tanaman ni kerana kedua-dua wilayah ni mempunyai tanah yang luas. So kita pun tengah mengadakan sesi lipat urus secara aktif dengan Kerajaan Sabah sebagai contoh SLDB, Sabah Land Development ini Corporation. Kita tengah berurusan sama mereka, cuma masalah dia benih Kenaf ni macam mana kita boleh membawa dari Semenanjung ke Sabah harus mendapatkan kelulusan daripada Jabatan Pertanian Sabah. So ini kita tengah melakukan banyak ini interaksi lah yang bersama dengan agensi-agensi yang berkaitan. So Kenaf ni dia walaupun kita lihat kita banyak R&D kita sudah melakukan untuk LKTN
Cuma yang keluasan tanaman kenaf di Kelantan dan Terengganu ditanya kenapa dia menurun. Namun berlaku peningkatan keluasan tanaman di Pahang. So, antara faktor-faktor yang menyumbang kepada penurunan keluasan tanaman kenaf di Kelantan dan Terengganu adalah disebabkan oleh persaingan guna tanah dengan tanaman yang lain dan pemesatan pembangunan. Dan manakala keluasan di Pahang pula meningkat, disebabkan oleh kerjasama strategik dengan kerajaan Pahang yang menyediakan land bank bagi penanaman kenaf, terutama di kawasan Rombin dan Pekan. So inilah sesuatu yang amat penting apabila kita nak membicarakan isu-isu untuk penanaman ni. So ini saya habis untuk kenaf. Yang ada lagi 3 komoditi, Tuan Pengerusi, saya minta untuk... Minta bulur sikit yang berhormat. Sekejap Tuan Waktu. Yang Berhormat Perdana Menteri perlukan berapa lama? Saya beginilah, saya akan menyentuh sikit untuk... Berapa lama Yang Berhormat Perdana Menteri? Kalau nak baca ke semua ini, saya rasa 15 minit kot. So, 5 minit je. Okeylah, untuk sektor untuk bulu tu, kerana tangkap batu ni selalu aktif, okey? Berinteraksi sama kementerian. Yang Berhormat Perdana Menteri, saya bagi 5 minit. 5 minit. Kemudian yang lain Yang Berhormat Menteri jawab, Yang Berhormat Perdana Menteri jawab secara bertulis, boleh? Okey, boleh. So, saya nak highlight untuk isu-isu yang berkaitan dengan MTIB. Salah satu soalan yang ditanya oleh YB adalah kenapa nampaknya dia penurunan ni bajet dan ada satu peruntukan itu adalah dipinjam yang sebanyak 50 juta. Yang 50 juta ni adalah tanah untuk PPLH. Adalah program pembangunan ladang hutan. So, kenapa dia dipinjam? Kerana MTIB harus meminjam dari MOF. Lepas tu kita akan memberikan loan kepada syarikat-syarikat peladangan yang berminat untuk menanam ladang-ladang pokok ni. Dan selepas 5-6 tahun baru kita nak kutip balik. So, itulah sebabnya dia kenapa yang ada untuk apa nama ni? Yang untuk yang pinjaman tu. Yang untuk bulu, saya tahu YB Tangkap Batu memang sangat konsisten, okey. Memang dia sangat berminat dengan industri bulu dan kesemua yang jawapan yang cadangan-cadangan yang dari Tangkap Batu itu amat bernas kerana kesemua itu adalah cara kita nak menghalau kepada cara untuk bukan sahaja kita menghasilkan bulu untuk sebagai sumber untuk berabot, tapi yang lebih penting di masa depan adalah aspek-aspek ESG yang amat mementingkan macam mana kita nak decarbonize. So seperti contoh penanaman bulu dia dapat menyerap karbon yang lebih berbanding dengan tanaman yang lain. So memang kita tak ada bercanggahan. Dari segi polisi dia macam mana kita nak memajukan yang penanaman bulu itu. Cuma sekarang yang masalah dia macam mana kita nak mengatasi kekangan dia. Salah satu kekangan dia memang bulu tak dapat ditanam di kawasan hutan. So saya minta ini supaya satu lagi satu sesi libat urus yang secara konsisten, yang berpanjangan dengan kerajaan negeri harus kita mewujudkan kerana ini dia melibatkan kuasa mutlak di bawah kerajaan negeri. So kalau cuma lihat kerajaan persekutuan, kita perlukan ini yang pertolongan daripada kerajaan-kerajaan negeri supaya kita sama-sama kita membangunkan industri bulu ini. Yang mak sikit. Okey, memandangkan YB pernah menyandang jabatan Timbalan Menteri. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya tahu berkaitan dengan industri bulu ni masalah kita kekangan kita tanah tu. Jadi tanah itu berasal kebanyakan daripada kerajaan negeri. Jadi bagaimana kementerian boleh bantu untuk menyediakan atau meminta kerajaan negeri menyediakan tanah untuk perinasi ini. Sebab permintaan ada tapi tak ada tempat untuk tanam. Jadi bagaimana untuk kembangkan industri bulu ini? Terima kasih. Okey, seperti yang saya katakan, kita akan selalu mengadakan sesi libat urus bersama dengan kerajaan negeri. Dan selepas habis ni isu untuk kayu, saya masuk ke komoditi untuk getah. Salah satu isu yang dibangkitkan adalah pengurangan peruntukan 2025 untuk industri getah ini kerana dinampaknya peruntukan untuk pembangunan LGM telah kurang. Ini peruntukan berkenaan sebenarnya adalah perbelanjaan akhir untuk 2 projek pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-12, iaitu naik taraf sistem dan infrastruktur ICT LGM yang membawa jumlah dia RM200,000
Dan kedua, pembinaan pusat pemprosesan kereta termaju bersepatu kota tinggi yang menelan 1,6 juta ringgit. Dan pusat pemprosesan kereta termaju bersepatu dilaksanakan bagi menyediakan fasiliti penyelidikan dan pembangunan dan pemprosesan kereta bersepatu yang menekankan konsep mesra alam yang mampan dengan objektif untuk menyediakan kemudahan menyeluruh R&D jangka panjang dalam pemprosesan kereta dan pengeluaran pre-commercial. Yang kedua, untuk menyediakan model pemprosesan kereta termaju dan lestari pada skala pra-komersial bagi tujuan pembinaan teknologi. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran penyelidikan dalam merancang dan membangunkan pusat pemprosesan kereta. So, selain daripada yang peruntukan pembangunan yang telah ditunjukkan dalam buku bajet ini, ada lagi satu bajet yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yaitu 20 juta untuk melakukan projek untuk konsolidasi untuk atau clustering untuk pekebun-pekebun kecil kereta ini. Dia tak termasuk dalam buku bajet sekarang kerana ia adalah satu usaha yang merentasi kementerian. So kementerian saya KPK akan mengusahakan satu kertas bersama dengan KKTW untuk membawa isu macam mana cara kita nak untuk membuat clustering untuk pekebun kecil untuk kereta ini untuk membawa penanaman yang lebih banyak. So ini maksud dia kalau kita ambil perhatian bahawa 20 juta itu sebenarnya peruntukan untuk digunakan pembangunan kereta ini pun tak kurang. So last kali saya cuma ingin menyebut sedikit untuk Lada. Saya menyambut baik yang cadangan supaya satu jawatan tertutup sebagai satu ini last lah untuk memberikan respon kepada YB Putih untuk memintakan ini LKM dan juga MPB ditukar kepada jawatan terbuka. So untuk makluman yang berhormat, semua jawatan di MPB ke, di LKM ke adalah jawatan tertutup seperti pada surat kelulusan berjawatan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, seperti surat rujukan, surat kelulusan berjawatan SKP bilangan I8-2024 yang bertarikh 8 Februari 2024. So untuk mengkaji dia kembali kita mengambil masa yang lebih panjang. So okey, beginilah. So terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang